Okey, saya tengok contoh 7 dulu Okey, contoh 7. Semasa ni bila kita baca, bila kita baca soalan tu, tiba-tiba kita nampak kat sini ada peratus. Ada peratus dekat sini. Of first class meal within the same city is delivered within 2 days. Proses nak post surat tu ambil masa selama 2 hari. Purata dia kata dalam masa 2 hari untuk hantar surat. Kemudian dia bagi kata kunci yang kedua ialah 6. Okay, 6. Jadi dua benda ni, yang pertama 6 ni nilai N. 6 tu nilai N. Jadi kita dah belajar X bertabur secara binomial, X bertabur secara Poisson, X bertabur secara normal. Ada 3. Dah tengok video ke belum ni? Kalau tengok video jadi susah Mama Z nak ngajar. Tahu? Dia tak sambung. Okey. Jadi Mak putu. Mama. nilai variant. Mama putus dia Mama. Aduh. Aduh lah. Mana nak buat supaya tak putus ni? Lama ke putus? Ulai balik Mama ulai balik. ya lepas tengok video tadi. Ya. Yeah. Aduh, macam mana? Saya pakai 2 device dah ni. Tak stabil. Dia guna line apa ni? Sekejap kita tengok. Okey ke? Boleh dengar dah Mama. Boleh dah. Sama balik. Kena banyak-banyak bersabar deh. Tapi yang Mama Z nak buat hari ni kita belajar dah kalau pelajar tengok video. Kalau tak tengok video jadi tak belajar lagi. Ulang lagi sekali. Sekali dia bunyi. Kalau Mama Z terputus hari ni tak bunyi. Okey. Mama Z nak jawab nombor 7. Example nombor 7. Dia akan keluar bahagian B. Kalau yang senang-senang dia akan keluar bahagian A. Okey, kalau yang panjang macam ni, automatik dia jadi B. Yang pertama, kata kuncinya ialah 95%. Okey, yang kedua, 6 ni. Okey, kalau kita baca ayat penuh, it is claimed that 95% of the first class meal within the same city is delivered within 2 days. Tu ayat yang panjang dia. Jadi, yang sebenarnya dia kata, nilai kebarangkalian itu adalah 0.95. Surat tu akan sampai dalam tempoh 2 hari. 95% adalah 0.95.
itu adalah nilai probability. Kemudian dia bagi ada 6 surat yang dihantar. 6 surat yang dihantar. Jadi kita dah belajar, kalau awak tengok video, kita dah belajar X bertabur secara binomial, X bertabur secara Poisson, X bertabur secara normal. Ada 3. Ada 3 dah. Untuk video kita sampai episod 5 tu ada 3 ni. Jadi pelajar nak tahu mana satu nak guna. Dia tak boleh main tangkap muat saja, dia kena kaji. Yang pertama, kalau binomial, maklumat parameter kita ialah nilai N dan nilai P. Kalau Poisson, nilainya adalah lambda. Kalau normal, nilai mean dengan nilai variance. Jadi maklumat kuning kita ni sesuai untuk yang mana? Binomial, Poisson ataupun Binomial. normal? Mana satu? Binomial ke, Poisson ke, normal? Binomial. Dia adalah binomial. Walaupun dalam example 7 ni, dia tak cakap pun perkataan binomial, pelajar yang kena kenal pasti bergantung kepada parameter. Kita ada nilai P, kita ada nilai N, automatik soalan kita ni adalah binomial. Itu cara nak buat. Bukan main tam je masuk dalam rumah binomial, jangan. Okey, barulah kita boleh jawab soalan A. Soalan A tanya, probability 6 will arrive within 2 days. Ada ke-6 surat tu sampai. Jadi kita tukar dulu ayat probability 6. Jadi dia jadi macam ni. 6. Okey. Pelajar kemudian dia ada 2 cara nak selesaikan. Yang pertama, dia boleh guna rumus. Yang kedua, dia boleh, ni yang pertama, yang kedua dia boleh guna table. Katakan pelajar kata nak pilih table, Mama Zed akan suruh dia fikir lagi sekali. Kalau nak guna table, nilai awak tu 0.95. Nilai 0.95 ni ada tak dalam table? Tak ada. Tak ada. Jawapannya tak ada. Jadi, pelajar masih ada kaedah yang warna hijau. Boleh guna rumus. Itu yang menjadikan soalan ni pelajar tak berapa gemar. Dia kena banyak fikir. Dia kena banyak fikir. Ada tak ada, ada tak ada. Jadi, kita dah bagi 2 cara. Jadi, pelajar boleh guna rumus. Rumus dalam exam nanti dia bagi. Oleh kerana dia bagi, Mama Z pun lupa rumusnya apa. Okay? X sama dengan 6. Sama dengan NCR. Tu kan? N kita 6. C, nilai R kita pun 6. Lepas tu Mama Z pesan, sini kena buat darab. Kalau tak, kalkulator salah kira. Darab nilai 0.95 kuasa 6. Balance lagi 0. Kalau nak selamat, buat darab jugalah sini. Okey, darab lebihan 0.95 ialah 0.05 kuasa 0. Sebab rumus kat sini dia kata N tolak R. Kebetulan nilai N kita 6, R kita 6. Bila tolak jadi 0. Okey. Cuba kira yang mana dah ada kalkulator. Kira dulu sementara Mama Z cari kalkulator ni. 0.351. 351. Sama tak jawapan Mama Z tu? Sekejap. Kecilnya kalkulator Mama Z ni.
Okey. So cara nak tekan kalkulator. Betul dah jawapan tu ada kan? Okey. 6 shift bahagi 6. Kena tekan darab sebab dia tak berapa faham tu. Darab 0.95 kuasa 6. Yang belakang tu kalau Mama Z tak nak kira tak apa. So dapat 0.735 and then Mama Z bundarkan jadi 1 kat situ. Okay, 0.73. Asalnya 50, Mama Z bundarkan jadi 51. Untuk tajuk yang belakang ni memang dia akan nak 4 titik perpuluhan. Okay, tajuk belakang ni dia nak 4 titik perpuluhan. Kenapa? Kerana kita follow buku statistik. Okay, kita follow buku statistik. Okay, Mama Z buka dulu kepada soalan. Untuk A dulu. Ada. Tak ada. Oh, Okay. Mama, Ya. formula dia, rumus dia NCR kan? N tu 6. R tu daripada mana? Kok ni. Okay. Gitu. Okay, next. Soalan B pula. Okay, Mama Z nak jawab soalan B pula. Baca dulu soalan. Okay, nak padam whiteboard metang. Pelajar akaun ramai tak datang semalam ni. Covid pula ke lagu mana ni? Ke pisau tak saya mari? Parut dah lah. Kuliah A1 pun separuh Mama tak mari. Itulah masalah dia. Apa buat lagu tu? Patut mari. Pergi balik pula. Betul dah. Cuma payah Mama nak buat kerja sebab Mama nak suruh awak duduk sini. Mama nak sebab bila subjektif dia kena nulis. Mama nak tanda yang awak tulis lah ni. Sebab dalam ni awak tak kena nulis. Jawab apa? Sebab SEM 1 objektif. Nalih Mama Z dah SEM 1 dapat first line. Nama jatuh SEM 2 kok kena marah di pengarah. Sebab biasa muka KMKT nombor 1 semua kalau jatuh nombor jadi payah Mama Z nak jawab. Muka biasa dah atas ke? Sik baik awak uya atas juga. Tidak nalih nak kena jawab. Okey. Sebab kalau duduk rumah, saya tengok cara anak saya study lagu mana rumah. Dia pasal telefon saja, dia tidur. Awak lebih kurang lah tu. Lebih kurang. Kalau 2.5, 5.2. Itulah. Okay, sambung B. What is the probability that ada perkataan exactly 5. Tadi dia just sebut all 6. Cara lain nak cakap sama dengan tu adalah exactly. Okay, exactly 5 maksudnya probability X sama dengan 5. Tadi ne surat siapa semua. Kok ni postman tu atas ne. Dia post sekali ne ni. Ne. Lepas tu orang tu tanya, apakah kebarangkalian satu surat tu tak sapa? Jadi maksud dia 5 je sapa. Dan oleh kerana nilai kita ni tak ada dalam buku statistik, kita kena guna rumuh. Dan ditambah pula comelnya di sini tanda sama dengan memang sesuai guna rumuh. Kita pun nak gunalah rumuh sama dengan N kita 6. C. Macam kawan kita tanya tadi. Mana tu soal lagi tu? Saya ambil nilai dalet tu. Nilai dalet tu nombor 5. Kemudian Mama Persel kena buat darab sini sebab kalkulator kita tak boleh baca huruf C dengan huruf nombor nanti. Jadi darab 0.95 ni dia ikut dulu auditor tu. Ni rumuh belakang ni. Darab balance dia tu tinggal lagi 0.05. Baru kita semua sekali ada net tapi Mama Z baru tulis so. Jadi balance ni baru tulis 5. Balance ni tinggal 1 lagi. Okey. Jadi kita tekir kalkulator semula apa tak ada juga. 6 shift bahagi
Lepas ni kena buat darab dulu baru dia faham. 0.95 kuasa 5. Hak sebelah ni darab 0.05. So kita dapat jawapan 0.23 so. 23 so. Dosa oleh belakang tu. 23 dosa. 2321. Okey. Ada soalan tak? Nak tanya. Untuk B. A sudah, B sudah. Tak ada. Tak ada. Soalan C pula. Dia tanya nilai min. Dia tanya nilai min. Soalan min ni memang grammar sangat-sangat. Soalan C dia. Nilai min ni ada rumuh dia iaitu N darab dengan P rumuh dia. N kita ne, P kita 0.95. Kalau dapat soalan ni, jangan bagi dia salah. Awak molek. 6 darab 0.95. Dapatlah kita 5.7. Okay, jawapannya adalah 5.7 ataupun dalam bentuk pecahan pun tak apa. Itu dia kalau dia tanya min. Alhamdulillah. Kalau tanya min, alhamdulillah. Okey, sekarang dia tanya variant pula. Alhamdulillah juga. Okey. D. Variant ni pula adalah N darab P darab Q. N darab P darab Q. Saat ni baru kita kira N darab P. Kita dapat 5.7 saat ni. Q kita, kalau hok ni 0.95, Q akan jadi 0.05. Okey, kita kira dapat berapa. Jawapan tadi ni darab 0.05. Jadi awak dapat jawapannya 0.285. Okey, sampai situ boleh? Mudah je tak sini D? Boleh Mama. Baru variant. Mama Z nak pergi kepada standard deviation pula. Standard deviation, kita pinjam nota tajuk NE. Sebab tajuk NE tak masuk exam. Standard deviation ni ialah square root variant. Lepas tadi kita kira dah variant. Square root 0.285. Ambil jawapan tadi square root je. Jawapan tadi ni square root answer. Dapat jawapannya 0.534. 0.534. Tu dia cara nak selesai soalan nombor 7. Sebab dalam video sebelum ni Mama Z tak buat contoh hujung-hujung ni. Dengan harapan pelajar tengok VSLT. Tapi apabila Mama Z tengok rakaman video tu yang tengok sikit, maksudnya kalau video pun sikit, VSLT tak setuh lah tu. Jadi hari ni Mama Z ambil A1T9 ni untuk kita rekod video. Untuk yang episod tak ada lagi. Kalau ikut kita boleh habis lalu tu hari ni. Tapi sebab Mama Z tengok paparan views tu tak ramai, jadi Mama Z tak nak marah sebab marah pun tak guna sebab orang besar. Mama Z guna teknik ni lah. Mama Z nak tunjukkan Mama Z rajin. Kalau pelajar malas, rugilah pelajar. Mama Z beritahu awal-awal gaji Mama Z tetap sama. Awak malas ke awak rajin tetap sama. Cuma kalau boleh kita membahagiakan kolej kita. Kita membahagiakan kolej kita. Terutamanya unit matematik. Bahagiakan dia. Pensyarah kita walaupun awak cuti, pensyarah kita bekerja. Macam Mama Z bekerja. Walaupun you cuti, you boleh tengok. Siapa yang masuk inovasi boleh tengok Mama Z bekerja macam mana. Mama Z ada target. Kalau Mama Z kata nak siapkan hari ni, video yang pertama Mama Z akan siapkan. Macam tu Mama Z adalah orang yang bekerja dengan target. Dan Mama Z tak suka result Mama Z mengundur. Mama Z jenis pelajar 4 flat tau. Maksudnya masa Mama belajar, Mama nak benda tu.
Tetapi sebab Mama ni orang yang lemah. Okay? Mama bukan orang yang pandai tau. Mama ni adalah pelajar yang lemah. Cuma Mama pelajar yang rajin. Itu selalu Cikgu Mama Z sebut kat Mama Z. You ni sebab you rajin je tahu result. Okey, kalau you malas ni, tak ke mana ni, you kahwin awal ni. Okay, Mama Z tidaklah sepandai orang lain yang tu. Cuma Mama Z ada satu benda yang orang lain tak ada. Iaitu Mama Z rajin. Kena puji juga diri sendiri. Supaya pelajar yang lemah, yang tak dapat 4 flat baru ni, dia tidak down. Mama Z adalah bukan pelajar. Masa matrik, result Mama Z, matematik Mama Z tak dapat A. Matematik Mama Z tak dapat A. Mama Z A subjek kimia. Kimia and fizik. Mat tak A. Pelik kan? Tapi Mama Z berjaya mengambil engineering dan Mama Z berjaya ambil kos matematik lepas tu dan boleh mengajar matematik sekarang. Daripada situlah Mama Z kaji apa yang Mama Z sebenarnya perlukan dulu, yang sepatutnya Cikgu Mama Z ajar begitu tapi Mama Z tak dapat. Itulah Mama Z hasilkan inovasi untuk you all sekarang supaya Mama Z berubah. Mama Z anggap awak macam Mama Z dulu. Okay? Lemah tapi nak belajar. Lemah tapi nak diajar. So daripada inovasi Mama Z tu diharap boleh membantu. Itu je sebenarnya Mama Z. Gaji tu biar situ je masuk dia tak boleh kat kita duduk dia situ. Okey, tu contoh 7 tu contoh yang paling susah lah tu. Okey, dan selalu keluar exam. Okey, sekarang Mama Z nak pergi tajuk 9.2, Poison pula. Poison ni memang glamour ni. Keluar semua, cuma dia keluar bahagian section A. Okey, so Mama Z pergi contoh 12. Rasanya Mama Z tak sentuh. 11 Mama Z buat video. Okey, contoh 12. Untuk contoh 12, apabila kita baca soalan tu, in a particular document, they are on average. Kata kuncinya ialah average. Purata maksudnya min lah. 10 kesalahan mengeja per page. Dia buat perkedaran 10 salah untuk satu page. Kalau Mama Z nak tahu 2 pages, agak-agak berapa nilai min dia? Kesalahannya akan jadi 2 kali ganda. 20. 2 kali ganda. Kalau Mama Z kata setengah muka surat, berapa 5. kesalahan dia? 5. Yang ini maksudnya, kalau dia bagi macam ni, dia adalah poison. Lepas tu pelajar tanya, macam mana nak tahu detail tu Mama Z? Poison tu macam mana nak tahu? Okey, kita tengok dalam soalan pokok. Okey, dalam soalan pokok, dia sebut 10 dan dia sebut page. Dia tak sebutlah 1 page, dia sebut page lah. 10 page. Awak pun tengok soalan anak. Okay, awak tengok soalan anak. On a certain page, fewer than 4 spelling error. Yang warna pink tu sama dengan warna kuning. Manakala on half page, 6 spelling error. Dia dah ubah daripada 1 page kepada half page. Bila ada macam tu, hukumnya adalah poison. Jadi Mama Z tunjuk dulu ayat pokok. Untuk ayat pokok, pelajar kena buat dulu X bertabur secara poison dan nilai min 10 tu merujuk kepada lambda. Kalau dah baca video episod yang ketiga,
Ni kita dah sebut dah. Nama lain kepada mean adalah lambda. Okey. Nama lain kepada lambda adalah average. Nama lainnya adalah purata. Dia ada banyak, Mas. Cara menanyanya banyak. Okey. So, Mama Z pergi lagi. So, Mama Z sambung terus kat sini. For, soalan tanya, fewer than 4. Fewer than. Probability, fewer than 4. Gitu. Boleh ke tukar ayat tu jadi matematik tu? Ada masalah tak? Keputus pula. Fewer lebih kecil. Kecil. Kalau dia kata at Kalau besar mah, more than, boleh dia guna kata more than. Sebab okey. ayat ni, ayat yang Mama Z buat ni, yang garis ni, yang petak ni, itu yang menjerat pelajar. Pelajar tak boleh nak translate hot tu. Jadi nanti dekat next exam Mama Z akan ajar cara awak tak tahu tapi awak betul. KMKT dia ada cara tu. Awak benarnya tak tahu gapo tapi awak betul. Nanti kita ejah mula tu deh. Ni kita nak kemah ni dulu. Okey. Sekarang ni 10 lambda kita ni 10. Kita pun buka buku statistik. Okey, buka buku statistik sebentar. Mama Z buka buku statistik sebentar. Mama Z buat dah tadi bawah. Aduh lah nak kena cari bawah. Buku statistik bawah tadi. Bentar penipal lah. Bentar. Okey. Sebab dia dah masuk tajuk Poisson Okey, sabar. Okey, Poisson. Okey, Poisson. Nilai lambda kita tadi 10. Ni 1. Cari 10. Buka muka soalan. Belek buku statistik tu belek. Ni baru ni 7, 8. Nak cari 10. 9. Jumpa adalah 10. Tak ada apa. Ini 10. Jadi nilai dalam kotak ni adalah nilai kita. Nanti kita nak cari nilai gapo dia nak. Dah. Mama Z kena naik atas lepas tu turun balik. Faham. Gini. Kita kena guna kaedah bisa-bisa. Sebaik guna online. Meta. Mama Z nak copy ni meta. Nak suruh anak orang peher ni. Molek. Kena buat molek. Kerajaan bayar gaji mahal-mahal ni. Mengajar kena molek. Tak boleh main-main. Aduh, mana dia duduk dah? Aduh. dia loading. Kalau pening tutup mata lah mata. Ya loading. Line pula. Alah. Line kat laju benar lah ni. Mama laju sangat mama. Laju sangat deh. Alah, stres molek line kita. Ni. Okey. Kita jumpa dah cari 10 tadi. Kita jumpa dah cari 10. Cuma syarat nak baca table ni ialah tanda kita ni kena lebih besar. Alolah, you jadi lebih kecil lah pula. Jadi sini hok Mama ajar dalam video tu. Mama kata kalau awak dapat gini, kes dia, awak kena buat komplement. 1 tolak. Lepas tu awak kena tanya ni. Tanya depan ni. Awak tanya dan awak jawab. Awak nak tak nombor 4? Agak-agak dia jawab ke apa? Awak nak dah nombor 4 awak? Dia ke apa tu? Dia nak ke tak say? Ni maksud Mama Z. Ni maksud Mama Z ni ada tanda sama dengan ke tak? Tak ada. Jadi dia tak say nombor 4. Dia tak say nombor 4. Bentar bunyi telefon tu.
dulu. Panggilan ini kini sedang dirakam. Okey dah. Biarlah scammer. Tanda tu kecil, maksudnya dia tak ambil lah. Okay, dia tak ambil nombor 4 tu. Okay, dia tak ambil nombor 4. Okey, lepas tu maksudnya sini dia akan buat lebih besar sama dengan 4. Okey. Boleh faham ke situ? Boleh ke awak? Boleh Mama. Okey. Sekarang kita dah boleh tersenyum lah sebab nilai kita lebih besar sama dengan dah. Tapi kalau Mama Z lukis, keluasan yang warna hijau dengan yang warna merah tu adalah sama. Luasannya sama saja. Okey, so scammer tak suka benar aku ucap Mama Z. Tolak. Okey, sekarang Mama Z nak baca nilai dalam buku statistik ni. Okey, nombor 4. Ni nombor 4. Okey, ni nombor 4. Mama Z baca nilai ni. So kat sini kita tulis 0.9897. Satu tolak 0.9897. Jawapan kita ialah 0.0103. 0.0103. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Boleh ke tak? Boleh? Boleh Mama. Okey, Mama Z nak jawab yang B pula. Tengok betul-betul soalan kalau yang pozon ni dia memang buat ABC biasanya. Sebab ia nak tukar alik belakang tu daripada one page menjadi half page ataupun 10 page. Dia akan tukar. Untuk menjawab soalan B, tadi soalan A, ni soalan B pula. Dia akan bertukar X bertabur secara pozon. Lambda dia sebab separuh muka surat, dia akan jadi 5. Hak Mama Z terai mula-mula tadi hak ni. Ni perkadaran dia ni kita kena tahu buat. Okay. For soalan dia kata there are 6 spelling error. Probability 6. Dan Mama Z royak, kalau tanda sama dengan ni, kita sama ada boleh guna rumus atau boleh guna table. Kita ada 2. Okey, cuba baca. Kalau sebelum tu kalau nak guna table, kita kena tukar dulu. Probability X besar sama dengan 6 tolak dengan probability X besar sama dengan 7. Tu rumus dia. Okey. Cuba baca nilai ni. 0.9329. 0. Okey. Nilai yang awak baca tu lambda dia berapa? 10. Tu kata kunci dia. Jadi awak kena belek buku statistik awak, cari lambda baru. Acu cari. Kalau Mama Z cari duduk bawah tu. Acu awak cari. Lambda 5. Kalau Mama Z belek-belek je duduk bawah tu. Jadi Mama Z takut apa ni? Awak belek buku statistik awak. Ada kedok tak tahu. 0.3840. 0.3840 betul. Okay. Mama Z ada juga buku macam awak ni. Saja nak suara belek. 0.3840. Acu baca nombor 7. Kosong 0.2378. Okey, 0.2378.
Jadi sebab itulah buku statistik hak Mama tu, Mama bagi sebelum awak balik. Sebab takut tak mari dah. Ya sungguh tak mari sungguh. Aluh lah. Tak boleh nitah benda-benda jahat di kepala Mama Z. Jadi. Buku ni sangat penting deh. Okay. So, kalau awak nak yang digital pun tak ada masalah. Cuma payah nak belek lah macam Mama Z Law ni lah. 0.3840 tolak 0.2378. Jawapan dia 0.1462. 0.1462. Betul. Jawapan kita betul. Kalau kita buat betul, betul. Dan soalan yang tentang spelling error ni banyak kali sangat keluar exam final. Banyak kali, bukan sekali. Daripada seumur-umur awak ni, daripada tahun 2002, 2003 dulu, hingga law ni banyak kali keluar tentang spelling error ni. Sebab soalan ni glamour. Okey. Kita terasa lagi nombor 13. Mama Z confident nak buat soalan ni sebabnya dia ada jawapan bawah tu. Kalau kita salah, kita boleh melatah lalu. Okey, nombor 13. Sebab kita nak hilangkan stres belajar, nak bezakan binomial mana, poison mana. Jadi kita kena buat beberapa lagi. Okey, kita kena baca ayat pokok dulu. The number kereta mesin yang rosak dalam tempoh 3 bulan. Untuk dia cerita untuk 3 bulan ni. Salah. 3 bulan pula. Bilangan mesin yang rosak ada 3 dalam tempoh sebulan. 3 rosak 1 bulan. Jadi daripada ayat mula-mula tu, pelajar boleh buat kesimpulan X berkadar, katakan dia tak tahu jenis apa. Okey, dia pun baca soalan A. More than 3 month. Okey, lagi. Less than 10, 3 month. Dia dah mula bagi kat sini. Kalau 3 bulan, berapa yang rosak? Sebulan 3. 3 bulan? 9. 9. Dari situ dia nampak ada perkadaran. Terus dia buat kat sini poison. Lambdanya 3. Tapi 3 ni untuk 1 bulan. Tu daripada ayat pokok. Markah 1 dah. Daripada ayat pokok ni, awak tukar jadi gini, 1 markah. Lepas tu baru jawab soalan A. Ramai hok tak suka jawab yang markah 1 ni. Tak tahu buat apa. More than 3 breakdown. 3 yang rosak. Probability X more than. Yang Nazmi tanya tadi. Kalau besar ke mana? More than 3. Kita boleh dah belek mata lambda 3. Buku statistik, buku lambda 3. Tadi 5 ni. Tadi 5, cari 3. Buku masing-masing 3. Muka surat 12. Muka surat 12. Cuma masa kita nak baca buku statistik, lolo dah nak baca ni, nak baca. Alamak, tak ada tanda sama dengan lah pula. Okey, nombor yang lebih besar dari 3. Saya nak tengok nombor berapa sebut mula-mula. Nombor yang lebih besar dari 3. Nombor berapa? 4. Baru boleh buat tanda sama dengan 4 tu. Baru boleh baca buku statistik. Dekat lambda 3, baca nombor 4. Berapa jawapan dia? 3528. 3528. Gitu. Selesai soalan A. Soalan B pula. B sebab dah tukar jadi 3 month period ni, maksudnya Mama Z tak boleh guna lagi nilai lambda 3. Sebab soalan berubah menjadi X bertabur secara boson, lambda jadi 9, sebab kihnya dia cerita tentang 3 month.
Agaknya ada S kali sini deh. 3 months period. Agaknya. Okey, kemudian baru kita buat probability less than 10. Less than 10. Tadi cara tanyanya ialah fewer than. Kita buat pelbagai word. Fewer than, tandanya kecil juga. Less than, kecil juga. Tetapi buku statistik kita, dia tak bagi baca less than. Kita kena tukar dan kita kena bertanya, interview orang depan ni. Yang merah, awak nak tak nombor 10? Dia jawab gapo? Nak tak nombor 10? Hot ni. Dia nak tak nombor 10? Tak say. Dia tak say. Kita pun kata kalau awak tak say, saya nak lah. Sebab probability, kita tak boleh buat biar benda tu orang tak ambil. Dia kalau orang ni ambil, kita tak boleh ambil. Kalau orang tu tak ambil, kita kena ambil. Sebab kita tak boleh tinggal dia tanpa tuan. Okey, barulah boleh baca buku statistik kita tapi lambda baru. Lambda kita sekarang 9. Awak boleh rujuk muka surat 15. Okey, lambda baru kita 9. Dan kita kena baca nombor 10. Okey, berapa nilai dia? 0 point. Muka surat 15. Pak 126. Jumpa kau? 0.4126. 4126. Okey, 1 tolak 0.4126. So, Mama Z dapat 0.5874. Gitu. Tu soalan B. Dia guna perkadaran macam tu. Soalan C, Mama Z tengok kat sini 2 months pula. Yelah tu tinggal huruf S dah lah. 2 months. X bertabur secara pozon. Lambda kita jadi berapa? Lambda kita jadi nil. Okey, yang ini untuk 2 months. Dan soalan tanya exactly. Okay, exactly. Jadi probability X sama dengan 3. Abaikan dah. Mama Zan nak teruskan. Sama dengan probability, kalau tanda sama dengan, kalau ni nombor 3, dia jadi nombor 3 dulu dengan nombor lepas dia. Hafal ni. Okey, Mama Z tak boleh tengok lambda 9. Kena tengok lambda baru, iaitu 6. Okey. Kita baca lambda baru 6, muka surat 13. Okey, muka surat 13. Baca nombor 3 dengan 4. 0.9380 tolak 0.8488. Okey, bagus. So, bila Mama Z tolak mana dah? 9380 tolak 0.8488. Jawapan dia 0.0892. Rasa cukup dah tu untuk pozon. Nak jelas. Tujuan Mama Z ni sebenarnya nak jelaskan. Sebab semua masalah yang sini Roya ialah dia tengok soalan, dia baca, lepas tu dia tak tahu mana so. Sebab ada banyak dia Roya. Jadi hari ni Mama Z perjelaskan. So,
Dia ada lagi. Cuma kita tinggal so untuk belajar awak pula. Tapi pentinglah pula nombor 14 tu. Okay? Nombor 14 tu soalan exam sebenar tau. Soalan dalam ni kita letak soalan exam sebenar. Okey, kita tengok. Kesian pelajar pula ni dah. Awak 2 jam deh. 2 jam Dua lah jam. ini. 2 jam. Okey, tak apa. Sebab macam saya kata itulah, saya curiga sebab pelajar, saya takut pelajar tak belajar lagi. Okey. So masa yang ada ni, awak kena khatam dulu binomial. Kena tengok video tu dulu. Ni kalau Mama Z masuk normal, ni kucabar habis. Kena habis dulu episod 1, episod 2. Episod 1 kita belajar sama-sama dah. Episod 2 tu Mama Z sambung, episod 3 sambung. Aku kena study waktu dulu. Okay? Kalau boleh hari ni khatam dulu binomial dengan Poisson. Sebab normal tu Mama Z tak habis lagi tu sebab benda ni banyak. Jadi kena ada kerjasama daripada pelajar. Hari yang Mama Z tak buat kelas tu, Mama Z suruh tengok video tu, patutnya tengok video. Tapi pelajar tak tengok, tak tahu gimana saya. Pelajar tak tengok. Sedangkan minggu lepas kan Mama Z, sebelum cuti tu Mama Z ada pertandingan inovasi, Mama Z ada mesyuarat kan, minggu tu. Sehingga hari Khamis tu Mama Z bertanding lagi inovasi, Jumaat sambung. And then patutnya Jumaat tu cuti, Mama Z masih kerja dan mesyuarat lagi. Jadi masa yang ada, saya tahu awak ada ujian amali hari ni kan? Memang ujian amali account. Amali account tu awak buat ke apa? Jawab soalan soalan bertulis lah. Soalan bertulis. Okey, tapi online jugalah. Kami kena buat dalam jadual, lepas tu kena ambil gambar, hantar, lepas tu kena isi Google Form. Oh. Okey, baik. Tak apa, macam mana kalau Mama Z kalau yang dah beres tengok video, you nak study account, Mama Z bagi. Yang belum beres ni, kena beres dulu matematik. Kata nak A matematik, kena beres dulu. Dah cuma nak suruh A comel dah. Dah. Nak suruh A comel tak ada tolak tepi. So Mama Z stop kat sini, nanti Mama Z share video ni, tapi di rumah lah kat sini line slow sangat. So Mama Z stop kat situ untuk bagi pelajar laluan untuk khatam episod 1, episod 2 sehingga episod 5. Kalau awak tengok step by step tak banyak, tapi awak dah kumpulkan jadi banyak lah, kena maraton sikit. Itu saja daripada Mama Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Mama. Assalamualaikum.